Salam sejahtera, nama saya Devni Blasius dari Fakulti Technical dan Vocational. Pada hari ini, saya dan rekan saya, Saudari Ayuni, kami akan berkongsi berkenaan dengan tajuk mockup dan prototype. Berikut merupakan carta proses perekaan proyek. Seperti yang telah kita pelajari di topik-topik yang sebelum ini, proses perekaan proyek bermula dari sebuah ide. Setelah ide yang terbaik dipilih, maka proses yang seterusnya adalah proses melakar. Setelah menghasilkan lakaran proyek, sesi kritik akan dijalankan. Dan jika tiada sebarang penambahbaikan atau kelemahan pada lakaran yang dihasilkan, proses yang seterusnya adalah lukisan kerja. Sesi kritik juga akan dijalankan bagi mengetahui sebarang kelemahan atau penambahbaikan pada lukisan kerja. Jika tiada sebarang penambahbaikan yang perlu dilakukan, proses yang seterusnya adalah penghasilan model. Sebelum menghasilkan model akhir ataupun prototype, mockup akan dihasilkan. Apa yang dimaksudkan dengan mockup? Saya akan terangkan sebentar nanti. Dalam perancangan pembinaan sesuatu model ataupun prototype, terdapat beberapa aspek yang perlu diambil perhatian, yaitu aspek bahan, peralatan, massa, kaedah dan teknik pembuatan, serta pengiraan kos. Dalam pembinaan model atau prototype, bahan yang boleh digunakan adalah bahan semula jadi seperti kayu dan pasir, bahan olahan seperti konkrit, keluli dan loyang, bahan sintetik dan komposit seperti plastik, polystyrene dan gentian kaca, serta bahan siap guna seperti komponen elektronik dan perpaipan penggunaan PVC. Dari aspek peralatan pula, peralatan yang biasanya digunakan adalah seperti gergaji, tukul, dan mesin pemotong. Dan ianya perlulah digunakan menggunakan teknik yang betul dan berasaskan kemahiran yang dipelajari, serta mementingkan keselamatan penggunaan peralatan. Dari aspek massa pula, carta Gantt atau jadwal kerja perlulah dihasilkan. Ini bagi menghasilkan proses kerja yang teratur dan terancang. Yang seterusnya adalah aspek kaedah dan teknik pembuatan. Dengan adanya jadwal kerja ataupun carta Gantt, susunan langkah kerja yang teratur dapat dipraktikkan seperti penyediaan bahan dan peralatan, kerja-kerja penandaan, kerja-kerja pemotongan, kerja-kerja pembentukan, dan pengemasan proyek. Sekiranya kaedah dan teknik yang dirancang tidak sesuai dengan bahan, maka bahan dan kaedah alternatif ataupun backup plan perlulah dirancang lebih awal. Selain itu, senarai semakan juga harus disediakan. Ini adalah bagi memastikan proses pembinaan model dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Semakan dibuat berdasarkan kesesuaian, keselamatan, kemudahan memperoleh alatan dan bahan, serta ketahanan dan kekukuhan dalam menghasilkan produk. Yang terakhir dalam aspek perancangan pembinaan model atau prototype adalah aspek pengiraan kos. Pengiraan kos melibatkan pengiraan kos bahan mentah, kos upah, dan kos sampingan. Kos bahan dikira untuk mendapatkan jumlah pengeluaran produk dan menentukan harga produk untuk dipasarkan. Berikut merupakan formula dalam pengiraan kos. Perancangan awal dalam penyediaan langkah kerja perlu dihasilkan. Ini adalah bagi memastikan kerja-kerja pembinaan dapat dilaksanakan mengikut jadwal yang telah ditetapkan. Perancangan awal ini merangkumi aspek-aspek seperti bahan dan kesesuaian, memilih alatan, membuat jadwal kerja, dan mengira kos pengeluaran. Berikut merupakan contoh jadwal kerja sesuai yang disediakan dalam bentuk carta Gantt. Seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, mockup perlulah dibina terlebih dahulu sebelum model sebenar dihasilkan.
Mockup adalah model olokan yang dibuat sebelum menghasilkan model yang sebenar. Mockup meliputi kriteria seperti rupa bentuk produk, warna, size, kesesuaian pengikat, dan ergonomik. Berbagai jenis bahan boleh digunakan oleh pereka bentuk untuk membina mockup. Antara bahan tersebut adalah seperti yang berikut: kertas, cardboard, plastik, span, plastisine, foam, dan banyak lagi. Mockup digunakan untuk menilai dan melihat reka bentuk sebenar produk dalam 3 dimensi. Ianya dibuat tanpa skala dan ukuran. Mockup hanya memperlihatkan gambaran luaran sesuatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini binti Ramjan, dan hari ini saya akan meneruskan lagi penerangan berkenaan dengan mockup dan juga prototype. Sekarang kita akan beralih kepada subtopik seterusnya, yaitu kelebihan mockup. Salah satu kelebihan mockup adalah kita dapat menerima pelbagai kritikan daripada pereka bentuk. Apabila sesuatu mockup yang kita hasilkan, maka sudah tentu akan ada kritikan yang akan dibuat oleh pereka bentuk, kerana mockup yang kita buat adalah menggunakan bahan-bahan yang murah seperti cardboard, tapi masih menepati spesifikasi yang kita inginkan. Terutamanya apabila mockup yang kita hasilkan itu melibatkan operasi sistem, maka akan ada kritikan dan juga cadangan penambahbaikan yang lebih sempurna. Kelebihan mockup yang seterusnya adalah satu perbincangan sederhana dan juga pemudah cara. Apabila kita menggunakan mockup, cardboard atau bahan yang seumpamanya dibina, maka pengguna dan juga pereka secara kolektif boleh menukar idea dan reka bentuk dengan mudah dengan menggunakan alat-alat yang biasa seperti pensel dan juga pad-nya. Ini merupakan contoh mockup yang telah dibina menggunakan bahan-bahan yang murah tapi masih memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan pembinaan model dan juga prototype. Pembinaan model ini dilakukan secara teliti dan mengikut perancangan awal berdasarkan lukisan kerja yang telah kita hasilkan. Pembinaan model ini merupakan satu peringkat di mana idea yang telah kita tentukan untuk menghasilkan produk tersebut akan direalisasikan dan mewujudkan satu produk yang baru. Okey, apa tujuannya? Okey, tujuan pembinaan model adalah untuk mengenal pasti keadaan sebenar reka bentuk tersebut dan sama ada ia mengikuti spesifikasi produk ataupun tidak. Mockup ataupun model adalah untuk membuktikan bahawa reka bentuk sesuatu bahan tersebut adalah betul sebelum alat binaan yang mahal dibuat bagi pengeluaran secara besar-besaran. Okey? Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada perbezaan prototype dan juga model. Okey, ramai yang keliru berkenaan kedua projek ini, tapi yang dapat kita simpulkan berkenaan prototype adalah merupakan satu produk contoh yang berfungsi. Contohnya adalah robot. Okey, prototype biasanya dibina daripada bahan yang sama seperti yang ditentukan bagi bahan keluaran yang siap. Contohnya, kita membuat prototype robot adalah sama seperti robot yang dihasilkan dalam industri. Segala perincian luaran dan dalaman dimasukkan seperti wayar, bateri, dan sama seperti bahan keluaran yang telah siap dari segi bentuk dan kefungsian. Mempunyai fungsi yang sama seperti keluaran asal dan juga dipasang dengan tangan dan diuji dalam situasi sebenar. Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan model? Okey, model merupakan produk yang menyerupai reka bentuk sebenar. Contohnya, kerusi dihasilkan sama ada bersaiz penuh atau dengan skala yang sesuai. Contohnya adalah kerusi, kita ingin melihat sama ada kerusi tersebut kukuh ataupun tidak. Dan model yang dibina perlu menunjukkan sebahagian fungsi produk. Okey, bahan yang digunakan perlu sesuai dengan fungsinya dan tidak semestinya menggunakan bahan sebenar. Okey, maksudnya di sini apabila kita ingin membuat model bangku ataupun kerusi, kita tidak perlu menggunakan kayu yang sebenar. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada jenis prototype atau model yang berfungsi. Okey, prototype dan model dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu model luaran dan juga model dalaman. Model luaran adalah merujuk kepada luar produk termasuk penyambungan warna dan tekstur. Okay, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah merupakan model luaran di mana ia merangkumi warna, tekstur, penyambungan. Manakala untuk model dalaman pula adalah bentuk dalam produk seperti ruang, lekapan dan cantuman yang tidak dapat dilihat dengan
kasar, namun kita harus melihat secara spesifik dan juga teliti. Subtopik seterusnya adalah berkenaan dengan penilaian model ataupun prototype. Okey, ketika kita menghasilkan prototype ataupun model, terdapat beberapa aspek yang perlu dimasukkan. Salah satunya adalah sebab-sebab kita memilih idea yang terakhir. Seterusnya adalah sejauh mana reka bentuk yang terakhir itu menepati spesifikasi. Dalam menghasilkan suatu model ataupun prototype, kita perlu meneliti spesifikasi atau kriteria sama ada produk yang kita hasilkan adalah bertepatan ataupun tidak. Dan akhir sekali kita akan menilai berkenaan pengubahsuaian apa yang akan dibuat untuk meningkatkan mutu prototype sekiranya membuat bahan itu lagi. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat menuntut ilmu.